Yang mana bulan Ramadan ni tuan-tuan, kata Imam Ibn Rajab dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, dia sebut para salafus salih, yakni orang-orang yang disebut sebagai kurun yang terbaik. Nabi sebut kurun yang terbaik lepas kurun Nabi, iaitu kurun salafus salih. Ada ulama sebut 300 tahun yang pertama lepas Nabi wafat. Ada ulama sebut 500 tahun yang pertama lepas Nabi wafat. Para salafus salih, kata Imam Ibn Rajab, 6 bulan sebelum Ramadan, 6 months before Ramadan, kata orang Jawa. 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa apa? Doa dipanjangkan umur masuk dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertamanya terima kasih pada Kak Salwa. Mungkin Kak Salwa dia tak perasan sebab dulu datang saiz L. Sekarang datang double XL. Harap tak pergi pada triple lah. Mungkin sebab tak pasal. Dah lama sungguh saya tak datang ke sini. Dia alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan sedikit kesempatan untuk sama-sama kita pada pagi ni kita duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita duduk dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kita kebaikan, insya-Allah. Sebab tidak ada yang kita dapat apabila duduk dalam majlis ilmu melainkan kebaikan semata-mata. Kerana pada majlis ilmu itu berhimpun banyak kebaikan padanya. Yang pertama, pada majlis ilmu itu dia merupakan majlis yang baik, tempat yang baik. Sehingga kan baginda Nabi SAW menyebutkan bahawa kalau orang yang lalu dekat majlis ilmu, tamat majlis ilmu, dia tak berhenti, dia rugi. Maaf, Nabi kata kalau siapa yang lalu dekat taman-taman syurga, dia tak berhenti, dia rugi atas dunia ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa taman syurga tu? Maka Nabi sebut majlis-majlis zikir. Majlis-majlis zikir ni bukan sekadar majlis kita sebut la ilaha illallah, bukan sekadar kita sebut subhanallah, Allahu akbar, tetapi termasuklah majlis zikir itu ialah majlis-majlis ilmu, iaitu majlis-majlis untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pada majlis ilmu itu di dalamnya disebut perkataan-perkataan yang baik. Tak disebut perkataan-perkataan yang buruk, tak disebut perkataan-perkataan yang tak elok, melainkan di dalamnya hanyalah perkataan-perkataan yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berhimpun di dalamnya orang-orang yang baik. Kan? Yang mai majlis ilmu ni semua nak kebaikan. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak kehendakkan baginya kebaikan, maka orang itu Allah fahamkan dia pada agama. Bermaksud orang yang mai mengaji, orang yang menuntut ilmu, orang yang datang dengar kuliah,
Orang ni tak ada tujuan lain melainkan untuk dia cari kebaikan dalam diri dia. Dia cari kebaikan dalam kehidupan dia. Kan? Dan yang paling penting kebaikan itu adalah kebaikan untuknya hari akhirat. Kan? Yang mana tidak ada orang yang mencari bekal untuk dirinya semata-mata dunia. Kerana dia yakin dia tidak akan hidup dunia selama-lamanya. Kan? Lagi-lagi zaman sekarang, musim-musim Covid ni. Kan? Nak meninggal tu senang je, betul tak? Kan? Saya ada selalu ni bila musim Covid ni pergi kuliah. Kan? Bila pergi masjid tu, biasa kan masjid ni dia ada jemaah tetap dia kan. Lepas tu dia ada tempat tetap dia. Dia jemaah tetap satu, tempat tetap satu. Betul kan? Ada duduk dekat tiang ni, duduk kat tiang ni, duduk kat situ. Jadi ada pergi masjid tu. Ada satu masjid saya pergi seksyen 24 Shah Alam. Biasa depan saya kuliah memang akan ada pakcik ni duduk kat tiang tu. Habis musim Covid ni 2-3 kali pergi masjid tu, saya pun tanya mana pakcik ni. Meninggal dah ustaz. Kan? Sekarang ni lagi kan? Kalau dulu nak dengar kawan-kawan kita, nak keluar poster kawan-kawan kita meninggal susah. Kan? Sekarang sehari sekali. Kan? Cuma sekarang ni kurang sikit lah. Kalau ibu-ibu ingat masa zaman Delta tu tahun lepas, raya tahun lepas kan, puasa raya tahun lepas, yang tu paling kuat kan, kita dengar sekejap kawan yang ni, sekejap kawan yang ni, ahli keluarga yang ni. Ayah saya sendiri raya tahun lepas sebab Covid. Saya sendiri stage 4 tahun lepas raya. Ini raya punya pasal ni. Kan? Baik. Jadi tak ada orang cari bekal hanya dunia semata-mata, dan dia mencari kebaikan sampai di hari akhirat kelak. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pagi ni saya nak kongsi dengan ibu-ibu sekalian 3 persiapan, 3 perkara yang perlu kita buat apabila kita nak menjelang tibanya Ramadan. Kalau ibu-ibu kita perasan, Ramadan tak sampai 30 hari sahaja. Sebab kita dah hari ni berapa Syaban? 2, 3, 4 Syaban. Kan? Bermaksud tak lama dah, ada 26, 25 hari sahaja lagi untuk kita bersama dengan bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ni tuan-tuan, kata Imam Ibn Rajab dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, dia sebut para salafus salih, yakni orang-orang yang disebut sebagai kurun yang terbaik. Nabi sebut kurun yang terbaik lepas kurun Nabi, iaitu kurun salafus salih. Ada ulama sebut 300 tahun yang pertama lepas Nabi wafat. Ada ulama sebut 500 tahun yang pertama lepas Nabi wafat. Para salafus salih, kata Imam Ibn Rajab, 6 bulan sebelum Ramadan, 6 months before Ramadan, kata orang Jawa. 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa? Doa dipanjangkan umur masuk dalam bulan Ramadan. 6 bulan minta dah. Nabi ajar berapa bulan awal? 2. Rejab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Masuk Rejab je Nabi dah suruh aja doa, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Sampaikan aku dalam bulan Ramadan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Tapi orang-orang salih dia ambil 4 bulan awal lagi. Maksudnya 6 bulan sebelum Ramadan dah minta dah pada Allah, tiap-tiap hari berdoa, ya Allah, sampaikan aku dalam bulan Ramadan. So apa ibu sekalian? Kerana mereka mengetahui apa yang ada dalam bulan Ramadan. Sebab mereka tahu, mereka reti,
Mereka maklum akan istimewa, spesialnya Ramadan yang Allah bagi pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, Ramadan ni hadiah. Ramadan yang nak datang ni, yang datang dekat kita tiap-tiap tahun ni, Ramadan tu hadiah daripada Allah yang tak diberikan pada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu Allah bagi puasa. Allah fardukan puasa, tetapi tidak diberikan kelebihan sebagaimana yang Allah beri pada kelebihannya bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni tak ada yang kurang, semua banyak. Ramadan tidak ada yang sia-sia, semuanya berpahala. Ni Ramadan ni Allah bagi ni pada umat Nabi, hadiah yang tak diberi pada umat yang terdahulu. Umat terdahulu puasa. Sebab tu kita ada dengar puasa Nabi Daud. Puasa selang sehari. Hari ni puasa, besok tak puasa. Lusa puasa, tulat tak puasa. Tapi tidak diberikan kelebihan sebagaimana yang Allah bagi kelebihan dalam bulan Ramadan. Macam saya sebut tadi, Ramadan ni tak ada yang kurang, semua jadi banyak. Ramadan tidak ada waktu yang tidak ada pahala. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya nak sebutnya bulan Ramadan ni bulan orang berpuasa. Bulan Ramadan tidur pun Allah bagi pahala. Allah tak nak, tak ada waktu tak ada pahala. Allah tak mau umat Nabi ni tak ada waktu dia tak buat ibadah. Sehingga kan kalau ikut hari lain, tidur tu bukan ibadah. Tidur saja, tidur sebab penat. Tidur sebab dia dalam kuliah. Kan? Tapi bukan sinilah, tempat lain. Kan? Tidur sebab letih, tidur sebab mengantuk, tidur sekadar tidur. Tapi dalam bulan Ramadan, waktu kita puasa, Allah bagi ganjaran tidur pun dapat pahala. Maksudnya tak ada waktu yang sia-sia, tak ada waktu yang tidak ada nilai di sisi Allah untuk orang yang berpuasa, terutamanya dalam bulan Ramadan. Diam orang berpuasa, Nabi sebut macam dia berzikir. Dia diam senyap je dia. Biasa kalau tidak, dia lah paling bising. Dia lah paling banyak cakap. Tapi bila main bulan Ramadan, dia senyap, tak cakap. Sebab apa? Sebab penat. Penat, letih. Kalau dia bercakap 2 kali letih dia. Dia penat tu, dia diam tu sebab dia penat puasa. Maka diam dia tu, Allah tak sia-siakan. Allah bagi pahala macam dia sedang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Macam mulut dia berzikir, padahal tak pun. Padahal tak berzikir pun, duk tengok gosok kat TV. Kan? Duk tengok TV tu senyap. Diam, sebab apa? Puasa, penat. Tengok anak buat sepah pun tak marah. Tengok cucu buat sepah pun tak marah. Sebab penat. Penat dia tu, diam dia tu, ada pahala nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ni istimewa. Sebab tu para salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan dah minta doa pada Allah. Dah minta pada Allah biar Allah panjangkan umur sempat masuk dalam bulan Ramadan, jadi tetamu Allah dalam bulan Ramadan. Lepas tu bila kita sempat masuk Ramadan ni, bila umur kita panjang masuk bulan Ramadan, ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, sebenarnya kita sedang menjadi tetamu Allah. Sebab tu Allah buka pintu syurga, Allah buka bulan Ramadan ni, buka dengan buka yang habis luas. Pintu Allah buka, pintu rahmat seluas-luasnya. Pintu syurga seluas-luasnya untuk tetamu Allah. Sebab apa? Bila kita masuk Ramadan, kita jadi tetamu Allah. Kemudian kata Imam Ibn Rajab lagi, para salafus salih 6 bulan selepas Ramadan. Sebelum Ramadan 6 bulan, lepas Ramadan 6 bulan pula. Apa dia? 6 bulan pula berdoa kepada Allah supaya amalan yang mereka buat dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas Ramadan 6 bulan pula. Sebelum 6, lepas 6. Maksudnya apa? Setahun tu untuk orang-orang saleh
hanya bercerita tentang Ramadan. Hanya sebut pasal Ramadan. Sebab apa? Sebab bagaimana kita Ramadan tahun ini menentukan kehidupan kita setahun ke Ramadan akan datang. Lepas tu dalam satu hadis Nabi sebut, di antara solat hingga solat. Maksudnya di antara waktu solat. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, isyak subuh balik, subuh zuhur balik. Kemudian di antara Jumaat hingga Jumaat, minggu ke minggu. Dan di antara Ramadan hingga Ramadan Nabi sebut. Setahun. Pertengahannya ada mukaffirat, keampunan daripada Allah. Syarat dia apa? Ramadan kena sungguh-sungguh. Ramadan kena berkualiti. Ramadan kena ada nilai di sisi Allah. InsyaAllah Allah ampun dosa kita setahun. Dosa kecil kita. Allah ampun dosa kita. Dengan syarat Ramadan tu kita sungguh-sungguh. Ramadan tu jadi Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita. Ya. Maka sebab tu hari ni ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, saya nak kongsi benda simple je. Benda yang ibu-ibu maklum, ayah-ayah maklum, ibu-ibu yang selalu main kuliah maklum benda ni. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab apa kadang-kadang kita terlepas pandang? Sebab kadang-kadang Ramadan itu nilainya sangat kurang dalam kehidupan kita. Lagi-lagi masyarakat kita ni tak didedahkan ataupun tak dianjurkan untuk seronok dengan Ramadan. Ibu sekalian, kalau kita pergi tanah Arab masa ni, dia macam pesta. Masa saya duduk di Mesir dulu, waktu dekat-dekat Ramadan ni, dia Mesir ni, dia negara yang atas jalan, lampu pun tak ada. Dia lampu tiang lampu lampu tak ada. Kalau bawa kereta tu, lampu kereta tak ada tak apa. Sebab kat Mesir ni dua, brake satu, horn satu. Brake satu, horn satu. Tak ada dua ni tak boleh bawa kereta. Tapi kalau kereta tu lampu tak ada, kan, tayar pancit, aircon tak ada, tingkap tak ada, no problem, boleh jalan lagi. Dia kena horn dengan brake tak ada dua benda tu tak boleh jalan. Kan, Mesir ni dia negara tak terang sangat pun. Tapi bila masuk menjelang Ramadan, dia akan jadi sangat terang. Rumah-rumah akan dipasang lampu-lampu. Depan rumah tu lampu. Jadi bila kita tengok suasana tu, kita tahu dah, ini dekat dengan Ramadan. Dan mereka akan buat spanduk-spanduk ahlan ya Ramadan. Buat spanduk-spanduk, hidupkan lampu-lampu dekat kedai-kedai dah dipasang kemah-kemah. Saya baru tahu bila masa saya mula-mula pergi Mesir, saya pelik. Kenapa orang Mesir ni kedai dia memanjang ke depan? Orang Arab ni style kedai dia memanjang ke depan. Dia tak melebar ke tepi. Kita orang kita lebar ke tepi, betul? 2 pintu, 3 pintu sekali buka. Depa tak. Orang Arab Mesir ni dia memanjang ke depan. Kedai dia kecil tapi ke depan tu memanjang. Jadi kita mula-mula kita orang Mesir ni macam ni. Rupanya tuan-tuan, kegunaan dia untuk bulan Ramadan. Bila mai bulan Ramadan, peniaga-peniaga ni, bos-bos ni, dia akan pasang kemah dekat depan kedai dia memanjang. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk dia bagi makan orang buka puasa bulan Ramadan. Dan perangai mereka, setiap kali main bulan Ramadan, mereka akan upah budak duduk depan kedai. Mana kerja budak ni, bila main masuk waktu bulan puasa, buka puasa, akan panggil orang hak duduk tepi jalan ni main makan kat kedai dia. Free. Free of charge. FOC. Free. Tak payah bayar. Rupanya tu tujuan dia. Dia buat kedai depan tu untuk bulan Ramadan, senang dia bagi orang makan. Ini orang Arab. Kan? Jadi mereka ni dah biasa dengan suasana nak sambut Ramadan meriah. Jadi orang excited. Kita ada meriah nak sambut raya. Tu kes naik yang dia takut tak boleh raya. Dia tak takut tak boleh Ramadan. Ada tak orang marah dalam Facebook? Takutlah kes naik, takut tak boleh tarawih. Ada? Tak ada. Yang dia takut tak boleh raya. Dia takut tak boleh Syawal.
Dia tak takut Ramadan ni dia tak boleh ibadah. Dia tak takut yang tu. Dia tak bimbang yang tu. Tak boleh nak tadarus, tak boleh nak tarawih. Dia tak bimbang yang tu. Dia bimbang tak boleh raya. Kan? Maksudnya apa? Seolah-olah Ramadan ini macam tidak ada ni nilai. Macam tak dekat hati orang-orang kita. Sebab tu, ibu-ibu sekalian, ada Ramadan ni, macam saya sebut tadi, bila dia hadiah daripada Allah, bila dia sesuatu yang istimewa, special daripada Allah, maka di sana perlu kita buat persiapan. Baik, ada 3 persiapan yang saya nak kongsi dengan ibu-ibu sekalian. Kita sebutlah mana yang dan, insya-Allah. Yang pertama, ini yang paling penting. Dan ini benda yang cukup penting bila kita nak ibadah. Apa dia? Iaitu yang pertama, kita buat persiapan niat kita. Kan? Buat persiapan niat. Perbaharui niat kita. Perbetulkan niat kita. Masuk Ramadan, masuk dengan sebab ibadah. Masuk Ramadan dengan sebab ibadah. Perbetulkan yang ni dulu. Letak dulu dalam diri kita, ya Allah, masuk Ramadan ni tak ada benda lain, memang masuk untuk ibadah. Tak ada benda lain. Dan kita akan dapat dengan apa yang kita niatkan. Nabi janji dah. Nabi sebut, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita dengan apa yang kita niat. Setiap amalan dengan apa? Dengan niat. Dimulai dengan niat. Dan kita akan dapat dengan apa yang kita niatkan. Kita akan dapat dengan apa yang kita niatkan. Kita niat masuk Ramadan untuk ibadah. Allah buka jalan-jalan nak ibadah. Ya. Sibuk macam mana pun tarawih boleh 20 rakaat. Tak sempat macam mana pun tadarus Quran boleh sehari 1 juzuk. Sempit macam mana pun rezeki kurang pun boleh lagi bagi orang makan buka puasa. Sebab apa? Sebab kita niat. Dan niat ni benda penting. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, selain daripada amalan fardu ni wajib untuk kita niat, niat dia menjadi rukun, tetapi amalan-amalan yang lain yang baik juga ulama aja digalakkan untuk kita baca niat. Contoh, ibu-ibu main majlis ilmu, baca niat, sahaja aku datang ke majlis ilmu kerana Allah Ta'ala, padanya ada pahala. Padanya ada pahala. Sebab tu disebut oleh para ulama, antara sebab kenapa orang soleh ini dekat dia dengan Allah, banyak pahala dia kepada Allah, kerana banyaknya dia niat dia pada sesuatu perkara yang baik. Maksudnya dia nak buat satu amalan yang baik tu, pada amalan tu ada banyak niat, maka banyak pahala dia. Waktu saya ingat lagi, waktu saya nak menikah dulu 10 tahun lepas, guru saya bagi satu kertas. Dia kata, Ustaz, nanti nak menikah baca ni. Saya pun ambil. Tengok-tengok, dekat situ ditulis 70 niat yang baik untuk pernikahan. Maksudnya nak menikah ada 70 niat yang baik. Saya kata, kalau baca ni tak menikah saya ni. Jenuh nak baca. Banyak. Maksudnya apa? Baru untuk pernikahan ada 70 niat yang baik. Tu banyak. Sebab tu orang soleh ni dekat dia apa? Kadang-kadang dengan pada Allah. Kadang-kadang bukan dengan dekat kerana banyaknya ibadah, tapi kerana banyaknya niat-niat yang baik. Sebab Allah ni dia kasih pada umat Nabi, buat baik, niat nak buat baik dapat pahala. Buat belum lagi. Sebab tu niat benda penting. Sebab tu para dalam mazhab Syafi'i digalakkan kita untuk setiap kali buat benda baik, niat. Contoh ibu-ibu sekalian, masak. Niat, ya Allah, aku masak ni dengan makanan yang baik, dengan tujuan yang baik supaya ahli keluarga aku menjadi orang yang baik. Baik, ibu-ibu paling mudah nak buat pahala. Ayah pun mudah juga. Ayah pun mudah juga, lupa ada ayah tepi. Ayah pun mudah juga. Dia pergi kerja, dapat pahala. Suami kalau keluar bekerja, Nabi sebut apa? Mereka itu fi sabilillah.
Dapat pahala bila sebut fisabilillah, setiap langkah dia dapat pahala menggugurkan dosa. Ayah-ayah dia lebih kat situ. Ibu-ibu kat rumah lebih daripada kerja di rumah. Kita nak masak, kita niat, dapat pahala niat. Masak tu jadi ibadah. Sebab tu niat dia mengubah daripada adat menjadi ibadah. Adat ada, duduk kat rumah, orang rumah kena masak, adat. Tu kebiasaan. Tapi bila kita letak niat, terus jadi ibadah. Sehingga kan disebut, diceritakan. Ada seorang ulama ni dia cerita, saya lupa nama dia. Saya cari tadi tak jumpa dia tadi. Dia kata ayah dia setiap kali nak rotan anak dia, ayah dia nak rotan anak dia, adik-beradik dia, ayah dia akan niat dulu. Ayah dia akan niat dulu pada rotan anak tu. Jadi dia kata satu hari ayah dia nak rotan dia. Jadi bila ayah dia nak rotan dia, ayah dia niat dulu, ya Allah, sahaja aku rotan anak aku ni dengan tujuan dia mendidik dia kerana Allah Ta'ala. Dia niat tu dulu. Lalu jawab ulama' ni, masa ayah dia niat, dia cabut lari dah. Dia lari dah. Tak kena rotan. Baik, nak sebut apa? Nak sebut niat. Makna nak rotan anak pun niat. Sebab kita rotan tu untuk niat mendidik. Buat benda yang baik, maka niat. Maka ibu-ibu basuh baju, masak nasi, basuh nasi pula. Basuh beras, lipat baju, sapu sampah, buat urusan rumah tangga, semua tu lepas ni sertakan dengan niat. Baca niat dulu. Nak sapu sampah berdiri dulu. Baca niat. Anak tanya, mak buat apa tu? Mak kata niat. Pening kepala anak. Mak ni biar betul mak ni. Tapi niat. Ajarkan niat-niat yang baik. Kan? Ajarkan niat yang baik. Buat benda baik, niat dulu. Niat. Kerana pada niat itu ada pahala. Dan niat adalah sebahagian besar daripada ibadah. Niat sebahagian besar daripada ibadah. Sebab apa? Sebab tidak diterima amalan kita, melainkan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita ni Allah takkan terima kalau tak ada niat yang ikhlas. Banyak mana pun amalan. Lepas tu saya nak sebut juga, dalam kita nak beribadah dalam bulan Ramadan ni banyak. Sebab ada orang memang dia dah standby dah dalam Ramadan ni, dia nak ibadah banyak. Dia nak baca Quran banyak, dia dah ada geng-geng tadarus dia. Dah buat grup WhatsApp. Kan? Ada geng tadarus office, masjid, lorong rumah. Kawan-kawan sekolah rendah buat tadarus juga. Kan? Dia dah ada dah excited dah. Dia masuk semua. Kan? Dia dah standby dah nak sedekah, dia dah standby dah nak bayar zakat bulan Ramadan. Kan? Jadi dia dah excited dah. Memang dia dah susun dah jadual dia nak ibadah bulan Ramadan. Mana kuliah dia nak pergi, majlis ilmu mana dia nak duduk. Tapi satu benda yang kita kena jaga bila kita beribadah, ibadah kita mesti dijaga dengan ikhlas. Sebab kalau buat amalan kita banyak mana pun, ikhlas tak ada nilai di sisi Allah. Saya bagi satu contoh, senang nak bagi faham. Satu hari ada seorang anak murid. Dia mai pada guru dia, lalu dia tanya pada guru dia. Dia kata, wahai guru, ajarkan pada aku tentang ikhlas. Aku nak belajar ikhlas ni macam mana. Lalu guru dia kata, boleh. Besok mai bawa guning dia dah. Besok mai tak payah bawa pen, tak payah bawa kertas, bawa guning. Nak pergi belajar. Nak murid pun nak belajar, bawa. Besok mai. Jumpa dengan guru ni tadi, bawa guning. Sekarung guning. Guru dia kata, jom kita pergi pasar. Ingat nak pergi masjid ke, pergi kelas ke tak? Pergi pasar. Sampai dekat pasar, guru dia pun pesan pada anak murid ni, sekarang jalan pusing pasar ni. Tawaf, tapi jangan beli. Masuk keluar. Dia anak murid ni barangkali lelaki, bukan orang perempuan. Kalau orang perempuan, confirm dia beli. Ada anak murid ni lelaki. Jadi, pusing. Anak tok guru ni pusing. Masuk, tanya harga, keluar. Ni kalau pergi Menara Zamzam, kena hambat dengan tuan kedai. Offer tak beli. Pusing. Habis dia pusing, tok guru kata dah, jom balik.
Tak boleh apa? Jom balik. Tok Guru dia balik, bawa balik, sampai satu tempat tak ada orang. Tok Guru dia kata, sekarang berhenti. Buka guni yang kamu bawa tu, isikan dalam guni ini dengan batu dan juga pasir. Isi sampai penuh, Tok Guru dia kata. Sampai penuh lah. Lalu bila isi sampai penuh, Tok Guru dia kata, pikul. Bawa. Bila bawa, Tok Guru dia ajak balik. Ikut jalan orang balik daripada pasar. Maksudnya orang tahu, balik pada ni mesti balik pada pasar. Bawa pula guni. Memang confirm daripada pasar. Lalu bila dia lalu, selisih dengan orang yang nak pergi pasar, orang balik daripada pasar. Orang balik daripada pasar kata apa? Kayanya budak ni shopping bawa guni. Ibu-ibu ada shopping bawa guni? Ya ada sekarang kan banyak kedai bagi plastik guni tu kan. Ya. Orang plastik bawa, orang shopping bawa balik plastik, dia bawa balik guni. Kayanya budak ni anak toki mega holding agaknya. Banyak duit dia ni kan. Orang tengok sebab apa? Shopping bawa guni, pikul yang tak bagus. Mana kata ni bukan biasa-biasa punya orang ni. Ini anak Datuk Tan Sri ni. Contohlah. Balik sampai rumah, lalu kata Tok Guru dia, itulah hakikat ikhlas. Itulah nak belajar ikhlas. Ya. Sebab bila tak ada ikhlas, amalan kamu nampak cantik, nampak comel, tapi tak ada nilai di sisi Allah. Sebagaimana kamu bawa karung guni ni tadi, orang nampak macam kamu orang kaya, banyak duit sebab guni kamu besar, tapi hakikatnya dalam tu hanyalah batu dan pasir yang tidak ada guna. Begitulah ikhlas. Maksudnya amalan kalau kita buat banyak mana tak ada ikhlas, tak ada nilai di sisi Allah. Allah tak pandang. Bahkan dia jadi sia-sia. Sebab tu penting ibu-ibu sekalian, nombor satu, tanam niat sungguh-sungguh. Masuk Ramadan, niat nak ibadah, Allah mudahkan kita untuk ibadah. Allah bantu kita untuk ibadah. Allah tak sibukkan kita dengan benda-benda yang lain. Allah tak sibukkan. Sebab apa? Sebab kita dah get ready. Kita dah niat mula-mula untuk masuk Ramadan untuk ibadah. Jangan niat selain daripada ibadah. Sebab kita akan dapat dengan apa yang kita niatkan, tapi tidak ada nilai di sisi Allah, tidak ada pahala. Jangan masuk Ramadan sebab nak diet. Confirm tak diet. Berapa ramai dah nak diet bulan Ramadan, tak jadi. 20 tahun dia puasa, 20 tahun dia nak diet, tak diet. Kan? Lagi besar dia. Kan? Ada masuk Ramadan sebab nak berhenti rokok. Bohong semua tu. Tak ada masuk Ramadan berhenti rokok. Dah, dia buka puasa, rokok dulu dia cari. Tak ada. Sebab tu masuk Ramadan, niat untuk ibadah. Allah akan bantu untuk kita ibadah. Satu. Nombor dua, ibu-ibu sekalian, amalan ataupun persiapan yang kita kena buat, nombor dua, dan ini perkara yang sangat penting, dan perkara inilah yang membezakan Ramadan kita yang lalu. Barangkali Ramadan kita yang lalu tak ada kualiti, tak bantu kita jadi orang yang lebih baik. Sebab nombor dua, apa dia? Kita masuk Ramadan tanpa ilmu. Sebab tu nombor dua, persiapan yang kena buat, persiapan ilmu. Masuk Ramadan ni kena ada ilmu. Sebab tu ramai lagi orang-orang kita, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, masuk Ramadan ni dia tak masuk dengan ilmu. Walaupun dia dah puasa 30 tahun, 40 tahun dia puasa. Sejak daripada balik dia puasa, sampailah umur dia sekarang, masih lagi banyak benda yang dia tak tahu berkenaan dengan Ramadan, berkenaan dengan puasa. Sebab tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ghazali, al-ilmu bila amalin jununun. Ada ilmu tapi tak beramal, maka kata Imam Ghazali, gila orang tu. Dia ada ilmu, dia tahu puasa wajib, dia tak puasa, gila orang tu. Dia tahu tutup aurat tu wajib, dia tak tutup aurat, gila orang tu. Dia ada ilmu, tak beramal, jununun, gila kata Imam Ghazali.
Wal amalu bila ilmin. Tapi kamu beramal tanpa ada ilmu. Dia beramal, puasa, bangun sembahyang, baca Quran, bayar zakat. Tapi dia buat amal tu tanpa ilmu. La yakun, amalan kamu sia-sia. Apa maksud sia-sia? Maksudnya bukanlah tak dikira pahala. Bukanlah tak diangkat kewajipan. Tetapi sia-sia itu dengan makna tidak ibadah itu membantu dia jadi lagi dekat kepada Allah. Habis yang dia puasa sebab wajib puasa sahaja. Dia puasa sebab orang lain puasa, maka dia puasa. Maka dia mendapat hanya penat dan juga lapar dan dahaga yang Nabi sebut dalam hadis. Sebab apa? Masuk Ramadan tidak ada ilmu. Tu yang masuk Ramadan dah 40 tahun puasa. Tanya lagi, Ustaz, korek hidung batal puasa ke tidak? Tanya lagi soalan tu. Ada ibu-ibu sekalian. Ya, tanya soalan anda yang sepatutnya dah selesai dah. Ya, sepatutnya anda tahu. Tapi bukanlah dengan makna kita ilmu ni, bukanlah makna sampai kita belajar perbandingan mazhab. Kan? Mazhab ni imsak dia bila, mazhab ni imsak dia bila. Kan? Bukan sampai macam tu dah. Cukup sekadar yang keperluan. Makna rukun puasa, kita tahu syarat wajib puasa, kita tahu syarat sah puasa, kita tahu perkara yang membatalkan puasa, kita tahu perkara yang membatalkan pahala puasa pun kita tahu. Kita ambil maklum, kita reti. Barulah Ramadan kita akan berkualiti. Dan bila kita tahu kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, baru seronok kita nak ibadah. Kan? Macam kita beli kereta. Kenapa kita beli kereta tu? Tak tahu lah Ustaz, tak tahu beli. Biasa orang perempuan lah, tak tahu beli. Tak tahu beli, tak tahu bawa. Biasa kenapa orang beli kereta? Sebab kita tahu kereta tu macam mana. Kan? So, handling dia, brake dia, cerita kereta orang perempuan macam macam tu. Dia kena cerita periuk nozab dia. Kain nowek cerita itu soal. Kan dia faham lah. Macam tu lah ayah-ayah nak beli kereta. Sebab apa dia beli? Sebab dia tahu kereta tu macam mana. Sebab tu dia jadi minat, dia jadi seronok. Bawa kereta ni sedap. Handling dia sedap, atas highway dia seronok. Bawa stabil, tak goyang. Maka dia beli kereta tu. Maka begitulah Ramadan. Ramadan ni kita akan jadi seronok kalau kita tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan. Kita tahu istimewanya Ramadan macam mana. Macam mana pahala Allah bagi dalam bulan Ramadan. Lepas tu ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan, bulan dianjurkan kita perbanyakkan ibadah sehingga kan Allah bagi pahala. Buat amalan sunat dapat pahala wajib. Buat amalan wajib digandakan dengan gandaan yang banyak. Kan? Maka saya nak ajak ibu-ibu sekalian, untuk bulan Ramadan ni, macam mana ulama ni, benda yang ulama ajar, macam mana kita nak pahala kita maksimum bulan Ramadan. Okay. Cara dia, ibu-ibu nazarkan amalan yang ibu-ibu ayah-ayah nak buat. Kan? Contoh, saya bagi contoh sedekah. Contoh, ibu-ibu nak sedekah bulan Ramadan. Kalau kita pergi masjid, letak duit dalam tabung, maka dikira sebagai sedekah sunat. Penting. Jadi kalau kita buat bulan Ramadan, kita sedekah, maka dikira puasa sunat, sedekah sunat tadi, seolah-olah kita buat sedekah wajib. Tapi saya nak kongsi dengan ibu-ibu sekalian, macam mana nak biar sedekah sunat ni tadi jadi sedekah wajib, yang mana bila kita buat dapat gandaan pahala wajib yang banyak tadi, yang berganda-ganda. Okay. Cara dia ulama ajar ialah dengan kita nazarkan amalan kita. Contoh, kita nak sedekah, kita tahu dah bawa dah duit, siap. Kita pun nazar, kita kata, ya Allah, aku nazar nanti sampai masjid, aku nazar untuk sedekah. Maka ketika itu sedekah sudah jadi amalan yang wajib sebab kita nazarkan.
Maka bila kita nazar, kita wajib, dah jadi amalan wajib, sampai masjid kita letak, kita sedekah, tunaikan nazar kita tadi, maka kita tak dikira buat amalan sunat yang dapat pahala wajib, dikira buat amalan wajib mendapat pahala yang banyak. Nampak? Itu cara dia. Sama lah kita nak iktikaf. Contoh kata kita nanti nak pergi masjid, nak iktikaf di masjid. Nazar. Ya Allah, aku bernazar sampai masjid nanti, aku nazar untuk iktikaf. Maka ketika itu dikira kita sebagai bukan iktikaf yang sunat, maka kita sudah buat amalan wajib. Ini ulama ajar macam mana bulan Ramadan nak maksimumkan pahala kita. Tapi jangan nazar yang pelik-pelik. Aku nazar nanti ya Allah nak solat sunat 100 rakaat. Jenuh. Takut tak boleh buat. takut tak boleh buat. Nazar yang kita mampu buat, yang kita boleh buat, supaya amalan tu jadi di-upgrade level amalan kita tu jadi level yang paling tinggi. Tu. Jadi sebab tu tuan-tuan ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan kita kena tahu kelebihan dia, keistimewaan dia, baru dia jadi seronok. Sebab tu ibu-ibu sekalian, saya nak kongsi ibu-ibu sekalian satu amalan ni yang kalau boleh kita jangan miss buat bulan Ramadan, dan dia sangat membantu kita untuk dapat pahala yang banyak. Apa dia? Bagi makan orang berpuasa berbuka puasa. Pahala dia cukup banyak. Nabi sebut man fattara sa'ima, barang siapa memberi makan orang berpuasa berbuka puasa pada waktu buka puasa, bukan waktu zuhur. Jangan bagi waktu zuhur, tak kira waktu buka puasa, ya. Bagi makan orang berpuasa berbuka puasa, maka baginya pahala berpuasa orang tersebut tanpa berkurang daripadanya walaupun sedikit. Ni ganjaran yang cukup besar ibu-ibu sekalian, kan? Kita boleh ambil pahala orang ni, kita boleh ambil pahala kawan kita, dengan syarat kita bagi dia makan berbuka puasa. Bahkan kata para ulama, bukan sekadar pahala puasa, pahala amalan-amalan yang dia buat waktu dia puasa, semua kita dapat. Mana kalau dia zikir 100 kali ataupun dia berzikir 1000 kali la ilaha illallah, pahala zikir la ilaha illallah tadi kita dapat. Kalau dia selawat 1000 kali waktu dia puasa tu, pahala 1000 selawat tu kita dapat. Syarat dia bagi makan dia buka puasa. Tu. Nampak tak? Tu mudahnya nak buat pahala dalam bulan Ramadan. Bagi makan orang berbuka puasa, Allah duplicate pahala dia satu bagi kat kita. Macam duplicate kunci tu. Kunci tu tetap ada tak dengan kita? Bila kita buat duplicate kunci, satu jadi dua. Hak asal ada. Tapi dapat satu yang sama macam asal. Maka begitulah bila kita bagi makan orang berbuka puasa, pahala dia Allah duplicate seketui bagi kat kita. Dia ada lagi tak? Ada, tak berkurang. Dia tak jadi separuh sebab bagi kita, tak. Sama. Tapi Allah buat satu lagi pahala masuk dalam akaun pahala kita sebab bagi makan dia buka puasa. Saya kongsi dengan ibu-ibu sekalian satu cerita, satu kisah. Ni nak bagi semangat. Nak bagi semangat. Mungkin kita ada kemampuan nak buat yang sama, ataupun mungkin tak sampai kemampuan kita, tapi setidak-tidak jadi semangat untuk kita buat. Ibu-ibu tahu Masjid Asyakirin KLCC? Kau tahu Suria KLCC ya? Masjid Asyakirin KLCC. Baik, sebelum musim Covid, tiap-tiap hari bulan Ramadan mereka buat iftar. Jadi sebelum iftar mereka buat tazkirah sebelum buka puasa. Jadi adalah 2-3 kali saya dijemput untuk, tiap-tiap tahun biasa mereka jemput lah untuk tazkirah. Kemudian bila dah 2-3 kali saya pergi, saya tengok setiap kali saya pergi ramai orang buka puasa. Ramai. Jadi sekali tu bila dia panggil, jadi waktu tengah makan buka puasa tu, saya pun tanya. Saya kata, "Mam, memang hari-hari ramai macam ni?" Dia kata, "Memang macam ni Ustaz." Saya tanya, "Apa orang?" Dia kata, "Setiap hari kita bagi makan pada orang 1000 orang. Setiap hari 1000 orang. Memang ramai. Foreignernya, yang bawa family-nya, yang tak mau bersangkut dengan jamnya, yang masuk shift malamnya, semua makan. Memang ramai. 1000 orang. Penuh." Itu, saya pun tanyalah.
Siapa yang bagi ni? Dia nak tahu lah siapa yang bagi. Company besar-besar kan tepi-tepi tu kan banyak kan, Maxis ada, ExxonMobil ada, KLCC ke. Ke company-company ni ke yang bagi? Dia kata, tak Ustaz. Seorang. Dalam ramai-ramai bagi tiap-tiap hari 1,000 orang makan tu, seorang je yang bagi Ustaz. Seorang. Saya kata, seorang tiap-tiap hari. Ya, seorang ni tiap-tiap hari Ustaz. Mana setiap hari dia bagi makan orang 1,000 orang. Sekatu kepala lah ambil RM10 lah satu kepala. Habis RM10 lah, habis murah. Mana tiap-tiap hari dia habiskan duit dia 10,000. Setiap tahun bulan Ramadan dia habiskan 300,000 lebih kurang. Dan kata imam ni apa? Ustaz, dia dah buat benda ni 18 tahun Ustaz. Allah. 18 tahun ibu-ibu sekalian. Tiap-tiap tahun 300,000 dia habis 18 tahun. Kira lah. Ya. Untuk apa? Bagi orang makan berbuka puasa. Sebab apa dia buat? Sebab dia tahu. Dia tahu, dia maklum, dia reti kelebihan bagi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Makna kalau dalam 1,000 tu, ada yang khatam Quran hari tu, dapat pahala khatam Quran dia. Nampak? 1,000. Allahu Rabbi. Ya. Tapi kita mungkinlah, Allah 1,000 banyak sangat Ustaz, mana nak ada duit contohlah. Tapi kalau mampu, Alhamdulillah. Kan? Contoh masjid buat 200, kita masuk buat 200. Kan? Dapat 200 orang puasa, pahala orang puasa. Puasa sama. Start subuh, habis maghrib. Kalau kita 13 jam. Tak ada kita nak dapat pahala lebih, kita puasa 20 jam, tak ada. Kita tak payah puasa macam Finland puasa. Saya pernah tengok dalam paper. Paling lama puasa Finland rasanya 21 jam. 3 jam je tak puasa ibu-ibu sekalian. Bayang kalau kena dekat kita ni, ramai mana geng plastik hitam. Kalau 21 jam, agak-agak ustaz pun tak puasa. 3 jam je tak puasa, 21 jam puasa. Allah, kita yang 13 ni pun faham sendiri lah. 13 jam ni pun, ni 21 jam puasa. Tak payah puasa banyak tu, puasa sama, tapi pahala lebih. Sebab bagi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Kalau boleh jangan tinggal. Bagi makan ni, ibu-ibu sekalian, termasuk juga bukan sekadar kita beli bagi. Termasuk kita menyediakan makanan. Tu kata ibu-ibu sekalian beruntung. Orang lelaki tak boleh. Kena puasa, kena full. Tak ada excuse. Orang perempuan memang kena excuse. Tak boleh nak puasa, tak bagi. Tapi dia tetap dapat pahala orang puasa. Bila mana? Dia sediakan berbuka puasa. Dia boleh bagi, dia dapat banyak daripada suami dia. Suami dia puasa seorang, tapi dia sedia untuk anak dia contoh 5 orang. Suami dia seorang, 6 orang, 6 pahala puasa dia dapat hari tu. Suami satu lah. Nampak? Sebab tu bulan Ramadan ni, biar kita yang menyediakan makanan berbuka puasa. Ini tak sibuk nak bazar satu, buffet satu. Lepas tu Allah, lepas tu mula tak habis kan. Sibuk nak buffet, tak mau sediakan. Bila sedia, kita dapat pahala ni tadi. Kan? Ada sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, orang ada duit bolehlah ya Rasulullah. Kalau bahasa kita ada duit lah. Bahasa sahabat tanya, ya Rasulullah, orang ada makanan bolehlah ya Rasulullah. Orang makanan banyak, harta banyak, boleh bagi orang makan buka puasa. Kami tak ada duit ni ya Rasulullah. Kami yang tak ada makan ni, makan pun cukup untuk kami ni ya Rasulullah. Macam mana kami nak dapat pahala ni? Kami pun nak juga. Kami pun nak pahala ni juga ya Rasulullah. Pahala bagi makan orang buka puasa. Kami pun nak pahala dia. Lalu Nabi jawab, Nabi kata apa? Allah tetap bagi pahala yang sama, walaupun hanya dengan kita bagi orang buka puasa. Nabi sebut walaupun dengan sebiji kurma, ataupun seteguk air, ataupun segelas susu. Nabi sebut sebiji, seteguk, segelas. Maksudnya apa? Nilai yang sedikit. Nabi tak sebut sekilo kurma. Nabi tak sebut sejak air, sebekas air tak. Nabi sebut segelas. Seteguk bahkan Nabi sebut. Seteguk bukan kata separuh botol tak. Seteguk tetap dapat pahala yang sama, walaupun bagi dengan sebiji kurma, seteguk air, ataupun segelas susu. Apa maksud dia ibu-ibu sekalian? Bulan Ramadan ni,
Susah macam mana pun kita kena tolong orang yang lagi susah daripada kita. Kita ada 2 biji kurma. Kalau ada jumpa orang yang langsung tak ada kurma, sebiji ni kita kena bagi kat dia. Pahala dia kita dapat hari tu. Apatah lagi kalau Allah bagi kita kelebihan. Makna ada duit sikit, ada simpanan sikit. Jangan kita kedekut untuk bagi orang makan berbuka puasa. Jadi insya-Allah lepas ni masjid penuh slot dia. Pastikan muslimat lu penuh kan. Kena penuh dah masjid. Penuh dah. Penuh alhamdulillah, kena buka lagi lah. Kena puasa 60 hari pula. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu nombor 2. Persiapan ilmu. Jadi ada masa lagi ni, cari daurah, pengajian-pengajian yang cerita tentang puasa. Sekarang ramai banyak ustaz-ustaz buat daurah online kan, sambil-sambil masak kat rumah boleh dengar, sambil-sambil duduk kat rumah boleh dengar kan, tak payah pergi masjid pun kadang-kadang, tak payah duduk dalam kuliah, dalam bilik majlis ilmu, dalam bilik pengajian pun tak ada masalah. Tapi cari, ada masa lagi untuk kita cari tambah ilmu. Lagi-lagi zaman-zaman yang baru ni kan, makin bercambahnya kan. Lagi kalau kita ni bergantung dengan ubat, ada yang bergantung dengan inhaler, kena masuk gas, kena masuk ubat. Kan? Benda tu dia memerlukan kepada ilmu. Sebab dia berkembang. Maka perlu kepada pengajian. Itu nombor 2. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati ayah-ayah sekalian, yang akhir sekali, persiapan yang ketiga ni saya pecah pada 2. Yang pertamanya saya sebut persiapan rohani kita, persiapan batin kita, persiapan dalaman kita. Apa dia? Ibu-ibu sekalian, Ramadan bukan bulan baru nak ibadah. Ramadan bulan memperbanyakkan nak ibadah. Maksud dia apa? Maksud dia bulan Ramadan ataupun nak ibadah bulan Ramadan banyak, kena mula sebelum Ramadan. Itu tujuan Nabi ajar doa daripada Rejab. Sebab tu ada puasa Rejab, ada puasa Sya'ban. Sebab apa? Supaya kita masuk Ramadan, kita ada momentum ibadah. Kita dah memang dalam fasa, dalam situasi kita buat ibadah, baru seronok kita ibadah. Baru Ramadan kita boleh buat ibadah lebih. Saya selalu bagi contoh, masuk Ramadan ni macam bawa kereta, ibu-ibu sekalian. Kita start enjin terus gigi 4. Jalan tak kereta? Tak jalan. Kalau bawa Ferrari pun bergegar enjin kawan tu. Start terus gigi 4. Dia kena gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Satu. Baru kereta tu sedap. Jadi kalau kita dengan bulan Ramadan, gear 1, gear 2 kat mana? Rejab. Kita start dah ibadah. Maksudnya kalau nak baca Quran 1 hari 1 juzuk bulan Ramadan, Rejab ni kita dah kena biasa dah. Sehari 2 lai 3 lai tak habis. 2 lai 3 lai tak lari. Masuk Sya'ban, gear 3, gear 4. Masuk Ramadan, kita duduk gear 5, gear 6. Baru kereta kita tu berjalan dia sedap. Baru dia duduk top speed. Baru bulan Ramadan kita seronok ibadah. Baru ibadah kita berkekalan sampai hujung. Ini dah Ramadan dia minggu pertama. Minggu ketiga, keempat dah jadi minggu jekyll lah. Minggu keempat, minggu balik kampung. Ramadan dia minggu pertama. Lepas tu tak ada. Sebab apa? Sebab tak biasa dengan nak ibadah. Dia tak ada momentum. Datang-datang terus terkejut. Terus terkejut. Sekali je lah. Nampak tak? Jadi sebab tu kena mula ibadah daripada sekarang. Sebab tu kalau nak sedekah sekarang. Sebab tu ibu-ibu sekalian, saya nak sarankan ibu-ibu ayah-ayah sekalian. Ibu-ibu sekalian, kita ni belum tentu masuk Ramadan. Kan? Belum tentu. Ada kadang-kadang Allah tak sempatkan kita dengan Ramadan. Kita tak jauh lah. Cuma kita boleh jadi benda tu. Tapi macam mana kita nak walaupun kita tak ada dalam bulan Ramadan, tapi kita dapat pahala macam kita duduk dalam bulan Ramadan. Cara dia apa? Sedekah sebelum Ramadan. Ibu-ibu ayah-ayah cari mana-mana masjid-masjid yang ada tabung Ramadan tu letak. Infak. Supaya apa? Supaya kalau kita tak ada, harta kita ada dalam bulan Ramadan.
Kita duduk di alam barzah pun pahala tu sampai sebab duit ni tadi digunakan untuk Ramadan. Anda buat persiapan tu, cari mana anda masuk siap-siap, anda sedekah siap-siap, masuk buka puasa siap-siap. Supaya apa? Bila kita tak ada pun pahala kita tetap ada harta kita dalam bulan Ramadan. Jadi persiapan tu persiapan ibadah. Daripada sekarang dah start ibadah. Tak ada benda lain dah. Semua kita niatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya nak ajak ibu-ibu sekalian, mana-mana ibu-ibu ayah-ayah sekalian yang ada zakat-zakat yang nak bayar, kira siap-siap. Kira siap-siap, nanti bulan Ramadan bayar. Ambil pahala, buat amalan wajib, dapat pahala berganda-ganda. Nampak? Bulan lain kalau kita bayar boleh, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Cuma dapat pahala sekadar itulah. Sekadar bayar zakat tu. Tapi bila buat bulan Ramadan, dapat berganda-ganda sebab buat amalan wajib. Ni nanti balik umur kira siap-siap. Tak reti kira, pergi pusat jabat zakat. Mereka boleh tolong kira. Kan? Kita tak suruh pun mereka kira. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kira tu contohlah benda-benda yang kita boleh buat sebelum masuknya Ramadan. Baik. Dan persiapan yang nombor 3, hak nombor 2 ni apa dah? Persiapan fizikal. Ibu-ibu sekalian, kita contohlah, saya suka bagi contoh. Kita bila ada benda baru, kita akan excited, betul tak? Sebab tu kalau kita perasan dekat office, 5 tahun sekali renovate, 6 tahun sekali renovate, betul tak? Dia tak tukar office baru, dia renovate. Sebab apa? Bila suasana baru, kita akan jadi feeling tu baru, semangat baru, excited dia tu lebih. Sama lah beli kereta baru, kedai depan rumah bawa kereta, sebab kereta baru, feeling dia tu, dia punya perasaan dia tu lain. Maka saya nak ajak ibu-ibu sekalian, kita ni kalau yang ni bukanlah kena buat, tak buat pun tak apa. Cuma ni sekadar nak menaikkan semangat kita untuk ibadah. Naikkan semangat kita nak sambut Ramadan. Kalau boleh ibu-ibu sekalian, kalau sebelum ni kita tak buat, why not tahun ni kita ada satu persalinan, satu family kita ada persalinan untuk Ramadan. Ada persalinan. Suami tukar jubah baru, kopiah baru, anak-anak lelaki bagi dia jubah baru, kopiah baru, cucu kita bagi jubah baru, kopiah baru, biar dia ada semangat, biar dia seronok. Kenapa ada baju baru? Nak raya ke tak? Nak puasa. Biar kita sebut pada anak kita, cucu kita, nak puasa. Benda ni ibu beli, tok wan beli, nenek beli, atuk beli, sebab nak puasa. Biar dia nampak, oh puasa ni besar, puasa ni istimewa. Tu yang atuk beli baju, nenek tolong bagi baju, mak bagi baju. Ini pakai jubah tu 4 tahun lepas, senteng jubah tu sebab perut ke depan. Perut ke depan, jubah senteng kan. Kopiah tu sama macam roti canai. Dengan kuningnya, dengan lembiknya, tukarlah. Kan? Ibu-ibu belilah baru pula, Siti Khadijah baru punya, kan? Sejadah baru. Dia bila baru ni dia lain sikit, dia excited, betul tak? Ni tu mudah-mudahan pembelian kita tu pembelian yang ada pahala. Sebab apa? Kita nak menyambut Ramadan. Satu lagi, kalau orang beli untuk baju Ramadan, confirm tak ada dosa. Tak sama dengan beli baju raya. Baju raya ramai yang beli dapat dosa. Baju Ramadan tak ada orang beli baju kebaya, ada. Pakai kebaya main tarawih, pening kepala tu imam. Pening tu imam. Tu imam kata tak boleh main masjid ni, pakai kebaya main tarawih. Mana ada? Tak ada orang pakai kebaya main tarawih. Tapi kalau sembahyang pakai baju kebaya main tarawih. Tapi kalau raya macam-macam macam-macam pesen lah, kan, yang tak tutup auratnya dengan ketatnya dan sebagainya. Tapi kalau puasa memang confirm kita akan beli yang menutup aurat. Nampak tak? Jadi itu ibu-ibu sekalian, persiapan yang kita kena buat supaya apa? Untuk akhirnya, supaya kalaulah kata Ramadan ni Allah takdirkan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kita nak biar Ramadan ni jadi Ramadan yang paling baik, yang terbaik yang kita boleh buat. Makna andai kata Allah ambil nyawa kita boleh bawa pahala Ramadan yang the best, yang paling baik untuk kita sembahkan pada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat.
Dan ataupun katalah kita tak sempat dengan Ramadan kali ini, setidak-tidaknya Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita sedang bersiap untuk menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan Allah kira kita macam mana kita duduk dalam bulan Ramadan. Sebab kita memang dah sedia, memang excited nak semua masuk Ramadan. Cuma umur tak panjang. Jadi Allah kira juga. Sebab apa? Sebab kita bersungguh nak masuk Ramadan. Ramadan bulan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu a'lam. Saya sekadar tu dulu untuk hari ini, ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami supaya kami menjadi tetamu-Mu dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kami, ya Allah, maka Engkau jadikan Ramadan ini yang terbaik yang pernah kami lalui, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan kami untuk kami masuk dalam bulan Ramadan. Ya Allah, berikan kami kesihatan yang baik untuk kami beramal dalam bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami keluasan rezeki yang baik untuk kami beribadah dalam bulan Ramadan yang mulia, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.